أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita baca suratul Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi. Bermula Allah ini lebih mengetahui apakah yang dikehendaki dengan perkataan alif lam mim. Ada ulama tafsir, ada ulama tidak tafsir. Ada ulama ambil jalan mudah, hanya Allah sahaja yang mengetahui. Ada juga ulama mentafsirkan rahsia-rahsia di sebalik huruf-huruf tersebut. Alif lam mim nun yasin dan sebagainya. Zalikal kitab, bermula itu al-kitab, iaitu Al-Quran. Macam-macam lah kita nak i'rab lagu mana pun tak ada masalah lah. Idza sahal makna sahal i'rab. Apabila makna sah, i'rab sah lalu. Bermula itu jadi mubtada. Al-kitab nak i'rab jadi khabar pun boleh. Nak jadi badal pun boleh. Tak ada masalah lah. Zalikal kitab, bermula itu kitab, iaitu Al-Quran. La raiba, tak ada syak. Raiba ni iaitu syak, la syakka, tidak ada syak. Kalau syak 50-50, tu orang panggil syak. Nah, kalau nak 50 ke atas dipanggil zon. Bawah di 50 dipanggil waham. Nah, syak ni 50-50. Kalau dalam bab sembahyang ke 3 ke 4, orang panggil 50-50 tu dipanggil syak. Kalau kita kuat, hati kita, sangkaan kita kuat mengatakan pak, sangkaan kuat kita pak, dipanggil zon. Kalau hati kita kuat mengatakan 3, 3 tu dipanggil waham. Syak ni 50-50. Dan apa beza dengan raib? Apabila kita syak ni mana ragu-ragu lah. 50-50 ditambahi dengan menuduh. Dah lah ragu-ragu, tuduh pula. Ragu, tuduh pula macam Al-Quran kan. Apabila Nabi baca Al-Quran, Al-Quran diturun ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dah orang kafir tak percaya dah, tuduh pula. Oh, macam-macam Nabi kena tuduh dah. Nabi ni tukang sihir, ahli penyair, ahli pujangga, macam-macam. Lepas tu mari hujah dia pun tanpa bukti. Dia kata Nabi ahli sihir, menghujah mengata aku ahli sihir, mana bukti dia? Mau kata aku ahli pujangga, mana buktinya? Bukti pun tak ada juga. Syak, iaitu ragu, tuduh pula. Orang panggil raibun. Arab panggil raib. Nah, kalau kita hanya syak 50-50, itu dipanggil syak. Tapi ditambahi dengan menuduh, ditambahi dengan hujahan tanpa bukti, Arab panggil raib. Dipanggil raib. Kita bahasa Melayu panggil syak juga. Nak tunjukkan ada makna lain.
Ragu-ragu lah. Ragu syok pun ragu-ragu juga. Tak ada masalah lah. Nak terjemuh lagu mana. Zalikal kitab, bermula itu kitab. La raiba, tak ada syok. Tak ada ragu-ragu. Hei orang kafir tak ada ragu-ragu dah. Mu nak tuduh Al-Quran ni salah ke, itu ada harakat Muhammad ke, ada mengata Muhammad ni adalah ahli syair ke, pujangganya tukang sihir ke, tak ada ragu dah. Tuhan khabar ai la syakka, tak ada ragu fihi padanya, iaitu dalamnya Al-Quran. Nah, fihi dalamnya. La syakka fihi, mana la raiba fihi, tak ada syak padanya, hudan lil muttaqin, iaitu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hudan ni jamak daripada perkataan hidayah. Nah, hidayah satu petunjuk. Kalau hudan maknanya petunjuk-petunjuk. Maknanya dalam Al-Quran ni banyak petunjuk-petunjuk. Nah, Al-Quran ni memang dalam Al-Quran dan dalam isi kandung Al-Quran ni ada macam-macam ilmu. Macam-macam. Ilmu hak bangsa duniawi, ilmu hak bangsa ukhrawi, ada belaka. Walaupun dalam Al-Quran ni ada ilmu menceritakan tentang sejarah, tentang apa ilmu sains, ilmu matematik, tapi Al-Quran ni bukan ilmu matematik, bukan ilmu sains. Nah, walau dalam tu ada menceritakan tentang ilmu sains, nah, ilmu biologi, ilmu alam tumbuhan, alam hayawan, tapi Al-Quran ni bukannya kitab hayawan, kitab tumbuhan, tetapi hudan, petunjuk bagi orang yang takwa. Petunjuk ni iaitu pedoman, tunjuk. Ada ni kita kata ni mana nak pergi masjid tu jalan dia. Kita bagi petunjuk, kita bagi pedoman. Tu dipanggil hidayah. Orang kata kita mana masjid jalan nak pergi ke masjid terapung tu panggil hidayah, petunjuk. Kita pergi tak pergi tu cerita lain. Tak pergi, cuma orang bagi tunjuk dah, ni jalan nak pergi ke masjid tu panggil hidayah. Pergi tak pergi tu cerita lain. Bila pergi je dia dipanggil taufik. Ya, hidayah lain, taufik lain. Hidayah ni makna petunjuk. Taufik ni muafakat, apa hak kita nampak benda tu molek. Contoh orang bagi kita tunjuk ni nak pergi ke masjid sebagai contoh. Lepas tu kita pergi, mana kita dah muafakatkan apa orang yang tunjuk kepada kita, kita muafakat. Tu. Ia bermula hidayat dulu, baru taufik. Bukan taufik dulu, hidayat dulu. Ia ada petunjuk, barulah buat. Namun kalau dalam mana-mana kitab ke, kalau disebut hidayat sahaja tanpa sebut taufik, maknanya sekali lalu. Bila sebut hidayat, sekali dengan taufik selalu. Kalau sebut taufik sahaja, ia sekali dengan hidayat selalu. Ia kaedah apa? Iza jtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Kaedah dia. Apabila berhimpun, dikira satu persatu. Kalau tidak berhimpun, makna tunggal, dikira sekaligus lalu. Macam disebut hudang, petunjuk sahaja. Maknanya tidak berhimpun dengan taufik, maknanya sekali itu dengan taufik lalu lah. Ataupun sebut taufik saja, maka sekali itu dengan hidayat lalu. Tapi kalau sebut dua-dua dengan hidayat dan taufik, dua-dua sebut, maka hidayat suku, taufik makna suku. Jadi Al-Quran di sini walaupun sebut hidayat sahaja, sekali dengan taufik lalulah. Al-Quran ini adalah hidayat, petunjuk bagi orang yang bertakwa, sekaligus lalu. Siapakah orang yang bertakwa ni? Golongan muttaqin. Dia panggil takut. Takut siapa golongan? Tuhan sifatkan orang yang takwa ni, allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman mereka. Beriman mereka itu dengan yang ghaib. Ni golongan orang yang takwa. Ia takwa ni ia banyak peringkat. Ia peringkat, ni peringkat basic orang panggil. Peringkat basic ni maknanya
Pak orang takwa ni beriman. Beriman ni maknanya percayalah. Tak? Beriman dalam hati, percaya 100%. Bila sebut beriman ni kena percaya 100% dah. Kalau beriman 90%, orang panggil zon. Kalau 50% sahaja beriman, dipanggil syak. Kalau bawah daripada 50%, contohnya 40%, dipanggil waham. Itu tak boleh ni. Ini isyarat kepada akidah. Beriman dengan yang gaib. Ni sifat orang takwa ni, iaitu mula sekali beriman dengan yang gaib. Gaib ni maknanya apa? Benda hak tak nampak. Payah nak beriman benda hak tak nampak. Kalau benda hak nampak mudah je. Benda hak tak nampak ni payah. Nak Tuhan barang tak nampak. Malaikat, beriman dengan malaikat barang tak nampak. Beriman adanya syurga, adanya neraka, adanya hari kebangkitan, adanya mahsyar, barang tak nampak. Nak beriman lagu mana barang tak nampak, payah juga. Tak? Kita percaya tak adanya syurga, ada neraka? Percaya. Sebab percaya. Barang tak nampak Oh, sebab Al-Quran khabar, Nabi khabar. Kalau Al-Quran tak khabar, tak ada dalam Al-Quran, dalam hadis tak ada, kita boleh beriman tak? Adanya syurga, adanya neraka. Tak boleh. Kita beriman benda-benda yang gaib seperti adanya syurga, adanya neraka, hari kebangkitan, mahsyar, tak? Dan sebagainya. Sebab apa kita percaya? Sebab ada Nabi khabar, Al-Quran khabar. Sebab daripada Nabi. Benda-benda gaib yang tak nampak ni kita beriman sebab apa? Sebab ia datang daripada Nabi. Allah utus Nabi untuk beritahu. Kalau Nabi tak ada, Allah tak lantik Nabi, Rasul, maka kita tak boleh nak beriman benda hak gaib. Nak beriman lagu mana barang tak nampak. Kalau barang tak nampak boleh rasa, boleh tahan kira lagi. Angin, kita nampak tak angin? Tak nampak tapi boleh rasa. Rasa sejuk. Ada angin tu. Manis, nampak tak manis? Tak nampak tapi kita boleh rasa di lidah. Oh, manis. Walaupun tak nampak. Tak? Panas, kita nampak tak? Tak nampak tapi kita boleh tahu, boleh rasa. Setuh je. Oh, panas. Tu. Ni. Dah tak nampak, tak boleh rasa lah pula. Payah tu. Sebab itulah kita kena beriman dengan Nabi dulu sebelum nak percaya adanya syurga neraka ni, kena beriman dengan Nabi. Nak beriman dengan Nabi mesti kena percaya bahawa Nabi itu benar. Nampak? Ada pun sebab itulah ini isyarat kepada akidah. Sebab tu dalam bab akidah, ia hak basic. Kalau kita ngajar akidah, ia basic ni dua. Kenal Allah, kenal Rasul. Nak kenal Allah lagu mana? Barang gaib, barang tak nampak. Maka Allah bagi kita akal. Untuk kita kenal dengan dalil akli bahawasanya adanya Allah. Allah ni bersifat dengan kidam, bakok, mukhalafah berdasarkan dalil akli. Sebab kita nak beriman kata adanya Tuhan ni, lagu mana ni kalau kita tidak berdasarkan dalil akli? Sebab barang tak nampak. Tak nampak dan tak rasa. Macam panas tadi, walaupun tak nampak boleh rasa. Manis walaupun tak nampak boleh rasa. Ni barang tak nampak tak boleh rasa. Tak? Kalau kita kata saya beriman dengan Allah, saya percaya adanya Allah, ustaz. Mau tahu mana Allah tu ada, Allah tu sedia? Nabi khabar, ustaz. Kalau hanya semata-mata kita kata Nabi khabar, kemah lagi hujah kita. Sedangkan kita kena Allah mesti kena dalil akli. Kalau kita kata mu yakin tak Allah tu ada, Allah tu sedia, mu tahu mana? Nabi khabar. Bila kita kata Nabi khabar, akan ada satu persoalan lagi. Persoalan lagu mana? Mu percaya tak ke Nabi? Nak jawab mana? Mesti kita akan jawab, percaya dah ustaz, Nabi tu bersifat dengan sidik. Mu percaya Nabi tu benar. Mana bukti? Mesti kena ada bukti kan? Dah kita yakin Nabi itu benar, bukti mana? Macam kita kata gula itu manis, buktinya kita boleh tek lidah ni manis
Detect lidah. Api tu panas, kita boleh sentuh. Oi, panas ha, api. Bukti je sentuh lalu, tahun lalu ada lalu bukti. Ada. Sentuh api, oh panas tahun lalu, boleh sentuh. Walaupun barang tak nampak, sentuh tahun lalu. Dah kita kata kita percaya tak ada Tuhan. Percaya. Tuhan ni bersifat dengan sifat kamalak, kidang, bakok dan sebagainya. Percaya. Mau tahu mana? Mesti kena ada bukti. Sebab kita nak pegang, kita nak yakin tu. Kita nak pegang, nak yakin dalam hati kita bahawasanya ada Tuhan tu. Mana bukti dia? Kita kata Nabi khabar. Maknanya bila kita yakin, bila kita kata Nabi khabar, bererti kita yakin Nabi itu bersifat dengan sidik, benar. Ia akan ada satu persoalan, percaya ke Nabi itu benar? Percayalah Ustaz. Siapa kat mu tahu mana Nabi itu benar? Nak jawab mana kita? Nabi khabar gitu. Tak jadi. Al-Quran khabar Nabi itu benar. Dan Al-Quran tu main mana? Tak main daripada Nabi juga lah. Nampak gitu? Maka tak selesai. Tak? Orang panggil tidak selesai. Percaya tak adanya Allah. Percaya, mana bukti? Kalau api tadi, percaya api panas. Percaya, buktinya masih tanganmu. Betul. Oh, panas betul. Ada bukti. Percaya tak Allah benar. Percaya, mau tahu mana Tuhan benar. Nabi, Tuhan ada, tahu tak? Mau tahu mana? Nabi khabar. Bila Nabi khabar, berarti percaya Tuhan itu benar kan? Mau tahu mana Nabi itu benar? Menjawab mana? Nabi khabar tahu dah Nabi khabar, mu tahu dah Nabi itu benar, mu tahu mana Nabi itu benar. Mana bukti dia? Tak boleh nak jawab. Last sekali, dah semua orang khabar gitu belaka. Kalau semua orang khabar gitu belaka Nabi itu benar, berarti kalau orang lain khabar Nabi itu pelawak, lagu mana? Maka ikut dah orang. Andai kata ramai orang kata Nabi pelawak, maka ikut dah. Mesti kita akan ikut. Sebab apa? Sebab kita yakin Nabi itu benar. Sebab orang lain khabar gitu. Semua orang khabar Nabi itu benar. Macam ada tak meyakin Tuhan tu ada? Ada. Mana bukti? Semua orang khabar gitu belaka Tuhan tu ada. Kalau kita kata semua orang khabar gitu Tuhan ada, bererti kalau semua orang khabar Tuhan tu tak ada, lagu mana? Lagu mana? Nak jawab kau ni? Sebab itulah dalam bab pegangan akidah, tak boleh kita kena Allah, kena Rasul dengan taklid. Mesti kena dalil akli, dalil akal, pegang, kemas sini. Sebab itulah kalau kita sempat dengan Dajjal, ramai orang hak jadi ketika itu hak hidup sempat dengan zaman dengan Dajjal tadi, jadi murtad. Orang kafir tu memang kafir dah. Hak Islam tu ramai hak murtad. Sebab apa jadi murtad? Sebab Dajjal ngaku sebagai Tuhan. Dah buat apa kita bodoh? Ngaku Dajjal sebagai Tuhan. Buat apa kita bodoh nak? Dah kita tahu dah Dajjal tu bukan Tuhan kan? Dah buat apa ramai orang murtad ngaku kan bodoh? Sebab ramai orang ikut Dajjal. Sebab apa? Sebab masa dia hidup sekarang ni, iman dia, iktikad iman dia ni iman taklid. Ikut orang ramai-ramai. Dah semua orang kata Tuhan tu ada. Ada. Kayak gitu tak mustahil kayak gitu Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Ramai orang ikut Dajjal, kita akan mengaku Dajjal ni sebagai Tuhan. Sebab apa? Sebab ramai orang kata Dajjal tu sebagai Tuhan. Sebab tu dalam bab pegangan, haram kita taklid dalam bab akidah. Wajib kena berdasarkan dalil akli, dalil akal. Dalil hak bahasa petik yang dalil hak akli, hak bahasa pada akal fikir. Dalil akal inilah cuma wajib kita kena tahu secara ijmal, secara borong sahaja, cukup dah. Tak perlu dah kita orang awam ni tahu secara tafsil satu persatu. Selagi mana tidak menimbulkan syubhah, selagi mana tidak menimbulkan waham, selagi itu boleh dah memadai dah kita kena Allah dengan dalil akli secara tafsil, secara ijmal, borong. Okey dah. Cukup memadai dah. Mana dalil kata Allah ni ada, Allah ni sedia, Allah ni kekal. Tu alam ini, tu settle dah.
Mana dalil kata Allah ini bersifat dengan kudrat, iradah, ilmu. Alam ini beres dah. Kemah dah. Dalil kita dalil akal dah. Kita bukan ikut orang. Akal kita tak boleh terima kalau Tuhan tak ada. Nampak? Kemudian masuk pula sifat yang wajib bagi Rasul pula. Yang akidah basicnya kena Allah, kena Rasul tu hak basic sekali. Ada? Kena Allah, kena Rasul. Wajib kena i'tikad dalam hati kita. Tu. Wajib kena i'tikad dalam hati kita adanya Tuhan. Nak kita nak i'tikad adanya Tuhan mesti mari sini. Mari akal kita ni. Aku tak boleh terima kalau Tuhan tak ada. Mana buktinya? Alam ini. Macam mana adanya makhluk tapi tak ada pencipta. Akal aku tak boleh terima. Biarlah orang kata Tuhan tak ada pun, akal aku terima. Sebab situ mari akal. Sebab tu dalam akidah ia mesti kena dalil akli. Ia tak boleh ikut-ikut orang. Tak boleh taklid. Haram taklid dalam bab akidah. Ia kena berdasarkan dalil akli. Okey. Kemudian masuk pula 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Ia bermula, kalau kita tengok bukalah mana-mana kitab, ulama akan letak 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Ulama letak sidik dulu. Benar. Mana dalil akal kata Nabi bersifat dengan benar? Bukan kita nak kata alam ini juga. Tak? Wujud kidam bakar, tak ada masalah. Alam ini. Sebab ikat dengan alam lah ke? Nak, kidamnya Allah, bakarnya Allah, mukhalafahnya Allah, semua berkaitan dengan alam lah ke? Tak? Semua berkaitan dengan alam lah ke? Tapi mana dalil kata Nabi bersifat dengan sidik? Kan nak jawab alam ini juga. Kita percaya tak Nabi bersifat dengan sidik? Percaya. Mana buktinya? Nak jawab mana? Sedangkan kena bikin dengan dalil akal juga. Kita kata dah orang khabar gitu. Kalau orang khabar gitu berarti kalau orang khabar Nabi ni bohong. Tak bohong juga kita. Mungkin kita akan terima Nabi tu bohong juga. Dah sebab kita ikut orang khabar gitu belaka. Tak? Semua orang khabar gitu. Kalau kita kata mana bukti Nabi itu bersifat sidik, Nabi khabar tak jadi. Bila Nabi khabar ni berarti mu mesti kena tahu Nabi itu bersifat sidik dulu sebelum nak percaya Nabi. Tak? Ia berdasarkan dalil akli juga. Sebab Nabi ni bersifat-sifat yang wajib bagi Rasul ni, wajib apa? Wajib akal. Bukan wajib syarak. Hak kita belajar dalam bab akidah, dalam pegangan tu. Sifat yang wajib bagi Rasul ni, kalau orang tanya kita wajib benda. Wajib akal sebab barang-barang pegangan, barang i'tikad. Dah 20 sifat hak wajib bagi Allah, wajib benda. Wajib akal, lagi masuk sifat yang wajib bagi Rasul, wajib akal. Akal kita tak boleh terima kalau Nabi bersifat dengan dusta. Tak. Tapi macam mana nak jadi akal tu? Hak tu kena belajar. Mari mana akal tu? Kalau kita fikir secara logik kita, dah boleh je kalau Nabi nak nipu. Kau tak sakut paut dengan akal-akal. Tak ada salah Nabi nak nipu. Apa salahnya? Boleh je Nabi bodoh, tahu bodoh. Tak ada contoh. Kalau kita fikir gitu memang. Tapi kenapa ia kait dengan akal? Hak tu kita kena belajar suku pula tu dalam bab akidah. Kok mana ia mari jadi wajib akal? Tak? Ia mana? Tak? Sebab itulah kalau kita ngaji daripada peringkat awal, daripada peringkat zaman dulu kan, apa beza Rasul dengan Nabi? Rasul wajib tabligh, Nabi tak wajib tabligh. Kok mana pula Nabi tak wajib tabligh? Sedangkan kita hak bukan Nabi, bukan Rasul pun kena tabligh juga. Wajib kena tabligh. Wajibnya apa? Wajib kena menegakkan kebenaran, kena cerita benda hak kebenaran, wajib. Dah kalau Nabi lagi lah wajib. Dah apanya ulama kata beza Rasul dengan Nabi ni? Rasul wajib tabligh, sedangkan Nabi tak wajib tabligh. Sebab apa kita tak faham situ? Sebab kita tak faham perbezaan antara hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Kita tak boleh beza. Bila kita boleh beza situ, jadi kita jadi keliru. Yang kita belajar 4 sifat yang wajib bagi Rasul tadi tak kait dengan syarak, ia kait dengan hukum akal. Nampak? Ia tak kait dengan hukum syarak. Kita belajar sebab ia berkaitan dengan pegangan kita.
I'tiqad kita. Adapun Nabi wajib juga dengan tabligh, dan ia wajib tapi wajib syarak. Rasul dari segi akal pun wajib, tabligh syarak pun wajib. Tapi dalam bab akidah kita membincangkan tentang bab akal. Bila bab akal, dari segi hukum akal, Rasul wajib tabligh. Adapun Nabi tak wajib tabligh. Tapi dari segi syarak pula, syarak Nabi tak wajib juga tabligh. Bukan setakat Nabi, kita pun wajib dengan tabligh. Itu perbezaan dia. Sebab kita bila kita gagal kena hukum akal, kena hukum adat, kena hukum syarak, jadi kita jadi keliru. Baik. Bila kita nak tahu Nabi ni wajib pada akal, kok mana pula Nabi bersifat dengan sidik, patonah, amanah, tabligh tadi, maka kita kena tahu, kena kenal Tuhan dulu. Kita nak berpegang dalil akli bahawa Nabi mempunyai sifat ni tak jadi. Mereka kena kenal Tuhan dulu. Apa dia? Kita dah yakin dah kenal Allah bersifat dengan kudrat, iradah, ilmu. Yakin yang kuat, kukuh bahawa seadanya alam ini membuktikan Allah ni maha berkuasa, maha bijaksana, nak maha mengetahui, maha menghendaki. Macam mana kalau Tuhan dia nak mencipta langit, tiba-tiba jadi bumi? Lemah tak Tuhan? Lemah lah Tuhan. Dia nak buat langit, jadi bumi lah pula. Kok mana pula? Lemah lah. Tidak kuasa, tidak maha kuasa lagi lah. Lemah ni sifat kesempurnaan, sifat kekurangan mustahil. Kalau Allah nak cipta langit jadi bumi, hukumnya mustahil pada akal. Tuhan nak buat gajah jadi lembu, mustahil tak? Mustahil lah. Sebab apa? Kalau jadi lembu, lemah Tuhan. Tuhan tidak jadi maha kuasa lah, maha bijaksana lah, maha menghendaki lah, lemah lah. Begitu juga dengan sifat, begitu juga dengan Rasul. Allah lantik Rasul wajib ke harus? Harus, tak wajib. Tapi tujuan apa Allah lantik Rasul? Allah lantik Rasul tujuan untuk menyampai tabligh. Nak menyampai mesti kena benar, tak boleh nipu. Apa hak aku khabar ni, mu kena buat gini, hey Muhammad. Tak, mu tak boleh nipu. Nak tabligh mesti kena cerdik, bodoh nak tabligh lagu mana? Tak. Macam mana kalau Allah nak melantik Rasul, tujuan apa? Untuk menyampai, tiba-tiba Rasul tak menyampai. Apa kesan dia? Lemah Allah. Lemah tu sifat apa? Sifat kekurangan. Jadi mustahil pada akal Rasul tadi bersifat dengan menyembunyi. Faham ke tak? Macam itu contoh tadi lah. Tuhan nak jadi nak cipta gajah, tiba-tiba jadi lembu. Apa kesan dia? Lemah Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan ni tidak mampu lagi cipta gajah jadi lembu. Mustahil lah. Tuhan lantik Rasul tujuan untuk menyampai, tiba-tiba tak menyampai Rasul. Tuhan kata, Allah tak jadi aku lantik orang ni, silap orang. Lagu tegur Tuhan. Mustahil. Maka kita faham. Tilik situ kita yakin, kita faham bahawasanya, faham kaedah begitu, maka fahamlah Nabi tadi wajib pada akal mempunyai sifat. Baik, mari mana pula Nabi bersifat dengan sidik tu benar? Mana dalil akal dia? Sebab kita nak beriman benda hak gaib ni. Kita nak ikut orang ramai boleh, tapi orang panggil iman taklid. Iman taklid ni tak kuat. Sebab itulah kita ni orang beriman dah, orang beriman. Tapi jangan duduk lewa kita ni iman taklid, kata ulama. Tak berapa sedap. Orang yang taklid dalam bab akidah ni, ia berlaku khilaf di kalangan ulama antara kafir dengan tak kafir. Berlaku khilaf. Ada katanya kafir, semata-mata kafir. Orang yang taklid dalam bab akidah. Tak kira lah orang tu cerdik ke, orang tak berapa cerdik ke, tak kira. Tu berat sikit, tu berat lajak tu. Ada kata kafir bagi orang yang ahli fikir. Maknanya orang boleh berfikir. Kalau orang yang tak boleh berfikir, macam orang bodoh, tak apa, dimaafkan. Bagi orang fikir, kalau taklid dalam bab akidah, kafir juga. Tapi tak apalah, itu pandangan pandangan lemah.
Tapi pandangan hak kuat mengatakan orang yang taklid dalam akidah tidak kafir. Legalah lah. Tetapi berdosa besar. Bagi orang yang boleh fikir, ada akal fikiran boleh fikir, tapi dalam bab akidah dia taklid, dia ikut je orang, tak ada berdasarkan dalil akli, maka pandangan hak kuat hukumnya tidak kafir tetapi berdosa besar. Walaupun tak kafir, dosa besar ni jangan main. Dosa besar dalam bab akidah ni ia mengatasi segala dosa besar yang lain. Ia dosa besar banyak kan. Dosa besar dalam bab akidah ia mengatasi segala dosa besar yang lain. Sama ada dosa besar hak zahir ataupun dosa besar hak batin. Hak zahir ni macam zina, curi, bunuh orang, tu dosa besar tu. Hak batin riya, ujub, takabur, dosa besar hak batin. Dalam bab akidah, dosa besar ia mengatasi segala dosa besar-besar hak lain. Dosa besar ni sekali ke dapat tak? Selagi mana kita tidak terangkat kejahilan kita, selagi mana kedudukan iman kita ni masih lagi taklid dalam bab akidah, selagi itulah dosa besar kita ni berjalan sama berjalan. Ni orang panggil sedekah jariatun ni. Ada hak dosa lah. Kita nak sedekah jariatun ni hak molek. Jalan. Jadi mu tahu mana Nabi tu bersifat dengan sidik, maknanya orang dah menyaksi dah kebenaran Nabi tu. Walaupun kita tidak saksi lagi, tapi orang lain saksi dah melalui riwayat khabar mutawatir dah. Zaman berzaman, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ni, orang yang hidup tu tahu belaka dah manggil riwayat mutawatir. Riwayat mutawatir ni mustahil bohong. Tak berlaku bohong. Saksi dah tentang kebenaran Nabi. Bukan saksi tentang kebenaran Nabi ni, Nabi khabar dia ni utusan Tuhan. Dah. Saksi sendiri. Iaitu melalui mu'jizat. Macam orang katalah, mu pandai berenang tak? Oh pandai. Kita nak percaya dia pandai berenang ataupun tak pandai berenang, kita kena cari dulu dalil atau bukti bahawa dia pandai berenang. Sebab dia mengaku dia pandai berenang. Macam mana kita nak percaya dia pandai berenang? Kita suruh dia berenang dulu lah. Oh betul sungguh dia boleh berenang. Aku percaya dia pandai berenang. Yakin tak? Yakin lah kita tengok. Ataupun walaupun kita tak tengok, orang lain ramai semua tengok bahawa Yusuf ni dia berenang dah baru ni. Semua orang tengok belaka dah. Tu panggil riwayat mutawatir. Oh percaya. Begitu juga dengan Nabi, dia mengaku aku adalah utusan Tuhan. Kita percaya tak kalau Nabi kata gitu? Nak cari lagu mana mesti kena ada bukti. Jadi orang kafir pada ketika itu minta bukti. Kalau mu betul mu adalah utusan Tuhan, cuba membuat perkara yang manusia tak boleh buat. Benda hak Tuhan je boleh buat, manusia tak boleh nak buat. Contohnya belah bulan. Belah bulan boleh manusia buat? Tak boleh buat. Itu kerja Tuhan tu. Kerja hak luar biasa tu, belah bulan tu. Belah bulan manusia tak boleh buat, tapi Tuhan boleh buat. Kita tahu Tuhan boleh buat tu, kita kuat kemah dah dengan dalil akli, iaitu kudrat, iradah, ilmu, kemah dah dengan dalil akal tu. Kemah dah tu. Mana mu kata mu utusan Tuhan. Baik, aku nak tahu juga. Cuba test sekali mu kata mu utusan Tuhan. Tadi kalau kita bab berenang tadi, mu kata mu pandai berenang, cuba berenang aku nak tengok. Ia berenang sungguh. Betul. Aku percaya. Dah mu ngaku sebagai utusan Tuhan. Baik, aku nak suruh mu buat benda hak manusia tak boleh buat. Tuhan je boleh buat. Benda belah bulan. Tiba-tiba Nabi boleh belah bulan. Jadi orang yang menyaksi mukjizat Nabi ni, ia bukan riwayat ahad, mutawatir. Ramai orang menyaksi, semua tahu mukjizat Nabi bukan belah bulan je. Banyak mukjizat Nabi kan. Sejak zaman Nabi Hadang, mukjizat ni. Banyak mukjizat. Oh, betul sungguh Muhammad tadi utusan Tuhan. Tengok, ia belah bulan, ia boleh belah bulan. Sebab belah bulan ni bukan kerja manusia, kerja Tuhan. Aku yakin, aku percaya, aku beriman bahawa
dengan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mukjizat inilah sebagai dalil akli ataupun khabar tanzili, seolah-olah dia kata sadaqa abdi fima yuballighu anni, telah benarlah hamba-ku. Seolah-olah mukjizat tu khabar, mudah cari lagi ke Muhammad bahawa sini dia ada orang benar. Tu daripada titik bermula situlah yakinlah kita Nabi bersifat dengan benar. Bila kita yakin Nabi bersifat dengan benar, apa-apa hak Nabi khabar kita cari 100% lah, dah kemas situ, dah sidik situ. Bila kita percaya 100%, maka kita termasuk golongan orang yang takwa. Hak peringkat basic. Dia ada takwa hak peringkat pertengahan, iaitu menjunjungkan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itu orang panggil peringkat pertengahan. Dan peringkat takwa yang paling tertinggi tu, hak tu khatib biasa baca khutbah semua tu tiap-tiap hari Jumaat tu. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman, satu dah. Ittaqullah, takut olehmu akan Allah. Takut dah. Haqqa tuqatih, double pula akan sebenar-benar takut. Hak ni bukan level kita lah ni. Level para nabi dan para awliya illah. Apakah makna takut sebenar-benar takut? Tiap taat, tiap detik tak boleh lalai dengan Tuhan. Lalai tu dikira salah dah. Orang ahlillah lalai dengan Tuhan tu dikira maksiat. Tapi kita tak maksiat lagi, tak salah lagi. Sebab tu orang ahlillah lalai dengan Tuhan, astaghfirullahaladzim lalu. Sebab satu kesilapan. Lalai daripada ingat Allah tu satu maksiat dah bagi dia. Sebab itulah orang ahlillah ni tidur mereka tidak membatalkan wuduk. Sebab apa tak membatalkan wuduk? Sebab tiap saat, tiap detik hatinya sentiasa ingat Tuhan. Allah, Allah, Allah. Walaupun mata pejam, mulut bunyi kerah, tapi hatinya jaga sama. Allah, Allah, Allah. Sebab tidur mereka tidak membatalkan wuduk. Ni orang panggil takwa peringkat tertinggi. Tu antara sifat orang takwa yang beriman dengan gaib dan mendirikan sembahyang. Dan daripada barang yang memberi rezeki oleh kami akan begitu dia infak. Ni antara golongan-golongan orang takwa yang mendirikan solat. Ni isyarat kepada, kalau kita belajar rukun Islam, bermula daripada lafaz syahadah, isyarat kepada akidah, iaitu beriman kepada yang gaib. Pergi pula kepada mendirikan solat. Solat ni berkaitan dengan ibadah. Sebab itulah dalam kitab fiqh dia ada 4 rombong. Rombong ibadat, muamalat, munakah, hak jinayah. Rombong yang pertama ulama letak iaitu rombong ibadah. Kalau kita ngaji, kalau kita belajar rukun Islam, selepas syahadah, mengucap dua kalimah syahadah, terus kepada solat, mendirikan sembahyang, puasa, zakat, tu ibadah tu. Maka sebab itulah dalam bab fiqh ulama letak dulu rombong yang paling penting sekali, rombong ibadah. Sembahyang dan yang berkaitan dengan sembahyang, taharah. Bila belajar taharah pula, kait pula dengan air, kena air musta'mal, air mutlak dan sebagainya. Kait. Ni antara sifat orang yang muttaqin. Muttaqin. Beriman pada gaib, iaitu akidahnya ada, dan yuqimus salah, orang mendirikan sembahyang, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan daripada apa yang memberi rezeki oleh kami, mimma min litab'i, dan sebahagian daripada apa hak kami beri kepada dia, yunfikun, dia infak. Nak sama ada sedekah ke, hadiah ke, tak memberi zakat ke, tak kira infak. Infak ni orang panggil pemberian, apa panggil akad tabarruk, untuk semata-mata kebajikan. Dia infak, dia wakaf. Tu antara makna-makna infak ni, sedekah, hadiah, wakaf. Ya belaka tu. Ada sedekah lain, wakaf lain, ada zakat lain, tapi boleh pahala belaka. Cumanya lain perbuatan, lain akad, lain belaka. Kita sebagai contoh, sedekah orang panggil apa? Akad naklu tamalluk, naklu tamli, pemindahan milik. Tapi kalau wakaf, ia adalah akad izalatut tamlik,
menghilangkan milik. Tidak sama tu, dia lain-lain lah. Bila kita bagi sedekah ke orang, maka kita dah memindahkan milik itu kepada seseorang. Itu memindahkan milik. Kita bagi sedekah, contohnya basikal. Ambil basikal pergi ke maka basikal tadi menjadi milik seseorang itu. Manfaat basikal, apakah manfaat basikal? Kita boleh menaiki, mengenderai, menjadi milik seseorang itu. Nah, ia berbeza kalau kita wakaf. Itu termasuk infak belaka tu, infak belaka. Wakaf ni adalah akad izalatut tamlik, menghilangkan milik. Contoh kita wakaf basikal ni kepada Abdullah. Nah, dia wakaf ni boleh wakaf belaka, tak mestinya wakaf umum, wakaf khusus pun boleh. Kita wakafkan kepada Allah. Tu termasuk kategori infak. Cuma bezanya bila kita wakafkan basikal ini kepada Abdullah, maknanya basikal tadi bukan milik Abdullah dan bukan milik kita. Sebab apa? Sebab kita bukan sedekah, hadiah. Sebab kita wakaf. Wakaf ni izalatut tamlik, menghilangkan milik. Tak ada milik. Dah habis tu, apakah fungsi Abdullah ni dapat basikal ni? Abdullah hanya memiliki manfaat basikal itu sahaja. Apakah manfaat basikal itu sahaja? Iaitu menaiki. Jadi manfaat basikal itu milik Abdullah, bukan milik kita lagi. Tetapi zat basikal itu, ain basikal itu tidak ada milik siapa-siapa dah. Sebab dia wakaf. Wakaf adalah akad izalatut tamlik. Itu termasuk golongan, semuanya itu termasuk golongan-golongan infak belaka. Banyak lagi bab-bab infak kalau nak bahas sini. Jadi habis dulu setakat ni dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.